kitabnya Talbis Iblis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita terus bersama untuk berkongsi tentang pembahasan i'rabul Quran. Bahasan tentang i'rab isim yang mu'rab dengan harakat, isim yang mu'rab dengan huruf, dan isim yang mabni. Begitu juga fi'il mudhari' yang mu'rab dengan harakat, fi'il mudhari' yang mu'rab dengan huruf, dan fi'il mudhari' yang mabni. Juga fi'il madhi, fi'il amar yang mabni. Ada sebahagian saja fi'il mudhari' yang mabni, dan tapi keseluruhannya fi'il mudhari' mu'rab yang mabni, fi'il madhi semuanya mabni, fi'il amar semuanya mabni. Tapi cara meng'irab fi'il yang mabni saya akan tunjukkan nanti pada hari yang ke-26 hingga 30 Ramadan. Hari yang ke-21 hingga 25 hanya cerita tentang isim-isim yang mabni. Dan cara meng'irab isim yang mabni juga ada dia punya susunan ayat dia. Apa perkara pertama yang perlu kita jelaskan, kedua dan seterusnya, InsyaAllah. Tapi untuk hari ini, hari penghabisan untuk membahaskan tentang isim yang mu'rab dengan huruf. Kita lebih pada latihan. Hari ini saya akan fokus pada latihan
untuk menciptakan isim-isim yang mu'rab dengan huruf, dan dalam masa yang sama juga saya tak lupakan isim-isim yang mu'rab dengan harakat sebagaimana telah kita lalu pada 10 hari yang lepas. Isim yang mu'rab dengan harakat iaitu isim mufrad, jamak taksir dan jamak muannas salim, dan juga fi'il mudhari' yang mu'rab dengan harakat. Jangan lupa cara i'rab fi'il mudhari' juga ada kaedah dia. Yang mu'rab dengan harakat bagaimana? Yang mu'rab dengan huruf juga ada kaedah dia. InsyaAllah yang akan mu'rab dengan huruf besok kita akan ceritakan, dan saya akan siapkan nota untuk hari esok, InsyaAllah. Dan hari ini hari penghabisan, saya akan rangkum semuanya. Isim yang mu'rab dengan harakat pun semua ada jumpa, kita akan i'rab. Isim yang mu'rab dengan huruf juga kita akan i'rab. Fi'il mudhari' yang mu'rab dengan harakat juga kita akan i'rab. 3 hal ini kita akan bawa serentak, InsyaAllah. Jadi sebelum kita pergi jauh, saya ingin menjawab salam kepada semua yang memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua yang menonton dan yang like dan share. Terima kasih kerana dengan anda like dan share itu, dia akan menyebarluaskan lagi jajaran, jangkauan banyaknya penonton untuk program ini. Kalau tanpa anda like dan share, dia akan perkembangan dia agak terbantut sedikit. Macam semalam saya dapati tak sampai 1000. Lepas kelas saya tengok, tak sampai 1000. Padahal penonton ada dekat 60 orang lebih yang menonton. Tapi tak kisah, saya itu benda itu tak menjejaskan saya. Sekurang-kurangnya saya telah buat sesuatu untuk anda, dan anda kena buat sesuatu untuk agama. Saya telah buat sesuatu untuk anda dan untuk agama. Mudah-mudahan Allah terima sebagai satu ibadah. Mudah-mudahan Allah pelihara niat saya. Mudah-mudahan Allah jadikan ia sebagai satu amal saleh. Dan untuk anda juga, anda kena berbuat sesuatu untuk Allah nilai sebagai amal saleh. Ya, menuntut ilmu satu pelajaran, satu amal, satu ibadah. Dan bagaimana anda mengembangkan ilmu tersebut, bagaimana anda menyebarluaskan ilmu tersebut, supaya ilmu ini tak dipandang satu ilmu yang terlalu tinggi. Semua orang tak boleh buat. Hanya orang pergi Timur Tengah je boleh buat. Kita orang kampung tak boleh buat. Kita orang yang tak mengaji tinggi tak boleh buat. Kita orang yang hanya boleh mengaji tak boleh buat. No. Anda semua boleh lakukan. Anda boleh. Meskipun sahabat saya kata Ustaz Khairuddin, menurut informasi Ustaz Khairuddin, untuk membahaskan apa yang kita bincangkan sekarang ni, untuk level PhD. Untuk ambil PhD kena kuasai ilmu i'rabul Quran. Kena tahu i'rab. Kalau tak boleh i'rab, tak layak ambil PhD. Itu apa yang saya dapat info. Allahu alam, tapi mustahil Ustaz Khairuddin nak berbohong dengan saya. Tapi itulah yang saya dapat maklumat daripada beliau. Untuk ambil PhD, antara subjek yang core, teras, yang perlu diketahui oleh satu calon PhD, dia kena boleh mengi'rabul Quran. I'rab lafaz, i'rab jumlah, tahu kedudukan ayat. Kalau tak boleh i'rab, mana mungkin dia boleh baca kitab Arab? Dia tak akan faham baca kitab Arab. Boleh baca, tak boleh faham. Kenapa tak tahu kedudukan ni? Ni fa'il ke, maf'ul ke, mubtada' ke, khabar ke, apa harakat yang akan berlaku pada perubahan di hujung-hujung lafaz tersebut, baris ke, huruf ke, dia tak akan tahu. Bila baris salah, makna akan salah, dan dia akan bertukar 180 darjah. Salahnya satu harakat. Maka sebab itu kita kena analisis satu persatu. Dan bila anda baca kitab Arab tak berbaris, satu hari nanti, InsyaAllah kita akan baca kitab Arab tak berbaris. Macam mana? Yang ringkas, yang pendek-pendek, kutaib, buku-buku kecil tu, yang membahaskan tentang akidah, yang membahaskan tentang hal-hal soal kerohanian tentang akhlak. InsyaAllah. Benda itu dapat kita bincang sama-sama. Kenapa? Apa yang kita nak bahaskan? Sebab kitab Arab ni semua tak ada baris. Kita yang kena bariskan sendiri. Baris akhir dia kita kena letak, baris tengah dia, baris pangkal dia, semua kita letak. Kalau ada mim baris atas ke, baris domah ke, baris bawah. Kalau baris fathah, itu kita tahu ini 3 huruf. Kalau baris domah, 4 huruf. Boleh jadi isim fa'il, boleh jadi isim maf'ul. Jadi kita kena faham.
kena menjiwai bahasa Arab, kena menyelam sampai ke urat nadi bahasa Arab. Bukan hanya surface, bukan hanya permukaan saja tentang ilmu bahasa Arab. Bukan fi'il madhi, fi'il mudhari', isim, fi'il huruf, tak. Kita akan menyelam sampai ke dasar, sampai ke akar umbi, sampai ke urat nadi bahasa Arab. InsyaAllah. Tapi dengan apa? Dengan Al-Quran. Bermula daripada A'udzu, aku berlindung, bi, dengan, Allahi, Allah, min, daripada, asyaitani, syaitan, ar-rajimi, yang direjam. Itu lafaz ta'awuz yang mula-mula kita belajar dulu pada tahun lepas. Bermula daripada ta'awuz, basmalah, kemudian diikuti dengan surah Fatihah, dan lanjutkan dengan surah Al-Baqarah sampai satu juzuk. Di situ kita mula mengenal isim. Di situ kita mengenal fi'il. Di situ baru kita mengenal macam mana mengertikan isim dengan betul, sesuai dengan kedudukan kalimat tersebut dalam bahasa Arab. Itu penting. Telah boleh terjemah dengan baik, dah faham, seronok kita menterjemah, kita faham apa yang kita baca, kita akan masukkan nilai-nilai tambah dari sudut tata bahasa. Fi'ilnya, fa'ilnya, maf'ulun bihnya, maf'ul li ajlihnya, maf'ul ma'ahunya, maf'ul mutlaknya, maf'ul fihnya, kita akan masukkan satu persatu. Bila kita kenal jumlah ismiyah, kita akan masukkan ini mubtada, ini khabar, apa tanda dia, apa yang cara terjemah mubtada khabar. Begitu juga kalau dimasukkan inna, dia akan jadi mubtada, bertukar nama menjadi isim inna, khabar bertukar nama menjadi khabar inna. Apa tanda dia, apa hukum dia bagi isim inna, apa hukum bagi khabar inna, dan apa tanda dia, kita akan masukkan sekali satu sampai ke hari ini. Kita rangkumkan keseluruhannya, kita rumuskan keseluruhannya apa yang kita belajar selama setahun yang lepas hingga ke hari ini. Ini kita i'rabul Quran, kita menganalisis, kita mengolah setiap kata dari sudut hukum i'rab dia, dari sudut tandanya, dari sudut kedudukan dia dalam satu ayat. Jadi dia punya konten, dia punya inti utama dalam mempelajari i'rab ni, terjemahan kena betul. Anda kena boleh terjemah. Kalau anda tidak boleh terjemah, sulit sikit untuk anda fahami. Agak sulit. Tapi saya yakin sebahagian yang sedang menonton sekarang ini ada 45 orang. Saya yakin anda antara calon-calon yang berkemampuan. Bagi yang belum menterjemah di depan saya belum dapat nilai. Belum dapat mengukur kemampuan anda. Mungkin jawapan di skrin betul, tapi pada terjemahan belum tentu lagi. Jadi saya untuk memberi kepuasan kepada saya nak pastikan orang-orang yang belajar dengan saya kena mampu terjemah depan saya. Saya akan sukat. Masya Allah, Hajah Wardah dah ada. Barakallahu fiq. Hajah Wardah dah masuk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz dan sahabat-sahabat harfiah semua. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi saya juga menyambut salam Hajah Wardah dan semua yang beri salam kepada saya dengan lafaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya nak beritahu anda, sekali lagi saya ulang, anda kena terjemah dengan baik, dengan benar, dengan sistem yang betul. Sebagaimana yang saya tetapkan peringkat awal. Terjemah isim macam mana? Pada dasarnya. Dan tambahan-tambahan itu masa bila dia berlaku. Penting tu, peringkat awal. Dan hari ini, sepanjang Ramadan ini, saya berikan pendedahan tentang i'rabul Quran. Dan insyaAllah selepas Ramadan nanti, kita mula mempraktikkan semua teori-teori yang saya jelaskan sepanjang Ramadan ini. InsyaAllah. Hadirin yang berbahagia, hari ini 15 Ramadan bersamaan dengan 27 April 2021. Dan hari ini hari penghabisan saya nak bercerita tentang i'rabul Quran, tentang huruf, isim yang berubah dengan huruf dan isim yang berubah dengan harakat. Alhamdulillah. Jadi kita terus kepada perbincangan kita. Saya mendoakan semuanya yang hadir dalam keadaan sihat, bersemangat dan sudah mula memahami dari sudut makna i'rab yang saya berikan, dan kau cuba tiru lafaz Arabnya.
fi'lun fa'ilun marfu'un, mubtada marfu'un, maf'ulun bih mansubun, mudhafun ilaihi majrurun. Kita kena kedudukan dia, pertama kedudukan dia, kedua hukum dia, dan ketiga tanda. Wa alamatu raf'ihi wa alamatu nasbihi wa alamatu jarrihi. Jelaskan. Kalau dhammah marfu' dengan dhammah zahirah atau dhammah muqaddarah. Kalau selain dengan dhammah niyabatan anil dhammi. Niyabatan anil dhammi li'annahu, jangan lupa tambah. Kalau selain dengan dhammah marfu' dengan dhammah. Begitu juga kalau tanda nasab dengan fathah. Tanda nasab asal dengan fathatun zahiratun fi akhirih atau fathatun muqaddaratun alal alif atau alal ya. Tapi kalau selain daripada fathah kena sebut niyabatan anil fathi. Wa alamatu nasbik al-ya niyabatan anil fathi li'annahu, jangan lupa tambah li'annahu jamak muzakkar salim ke, li'annahu asmaul khamsah ke, kena beritahu. Begitu juga tanda jar, asal tanda jar dari kasrah. Asal tanda jar dari kasrah. Okay. Wa alamatu jarhi kasratun zahiratun fi akhirih atau wa alamatu jarhi kasratun muqaddaratun ala alif atau ala ya. Okey. Selain tanda kasrah bari kasrah hukum kasrah bagi bawah, selain tanda bari kasrah, maka niyabatan, kena wa alamatu jarhi al-ya'u niyabatan anil kasri wa alamatu jarhi fathatun zahiratun fi akhiri niyabatan anil kasri li'annahu, jangan lupa tambah li'annahu. Itu untuk isim, okey? Untuk isim. Dan kena ikut dalam bahasa Arab dia. Dan ikut dan faham makna dia. Hadirin bahagia, insya-Allah sekarang ada 40 minit daripada sekarang saya akan bincangkan sambung ayat semalam, dan tunggu jam 9 nanti Ummu Aimi akan bersiaran bersama saya. Beliau akan menterjemahkan muka surat 16 kalau tak silap saya. Beliau akan terjemahkan satu muka surat. InsyaAllah kita nantikan Ummu Aimi daripada Karak, Pahang. Beliau akan terjemahkan nanti. Sebelum tu saya akan terus kepada perbincangan kita. Nah, begini. Okey, salam. Okey. Saya sambung ayat semalam, kita berhenti sampai usara. Summa antum haula'i, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Summa antum haula'i taqtuluna anfusakum wa tukhrijuna fariqam minkum min diyarihim tazaharuna 'alaihim bil itsmi wal 'udwan wa in ya'tukum usara. Jika mereka datang akan kamu selaku orang-orang tawanan, tufaduhum, nescaya kamu tebus akan mereka. Wa huwa muharramun 'alaikum ikhrajuhum. Okey, tolong i'rab muharramun. Muharramun. Pertama nyatakan muka surat 18 Ummu Aimi. Ya, maaf. Muka surat 18 dia. Tolong nyatakan muharramun, nyatakan kedudukan. Kedua, nyatakan hukum, dan ketiga tanda. Nyatakan kedudukan, hukum dan tanda. Sila 5 detik atau 10 detik dari sekarang. Kepada Hajah Wardah, selamat kembali bergabung bersama kami, dan jangan lupa tingkatkan pengetahuan anda, tingkatkan kualiti keupayaan anda dalam tata bahasa Arab. Kita dah semakin jauh ke depan. Anda harus mengejar dan terus mengejar. InsyaAllah, saya yakin anda punya kemampuan yang anda punya kelayakan untuk bersaing bersama kami. InsyaAllah. Jangan sia-siakan kebolehan yang ada. Sila rebut, terutama dari sudut tata bahasa. Terjemahan saya yakin anda sudah mampu terjemah dengan baik. Cuma nak lengkapkan kepada tata bahasa. Sila, saya nantikan muharramun.
Apa kedudukan dia? Pertama, apa hukum dia? Hukum dah tentu marfu'. Tanda dia dhammah zahirah tu. Kedudukan dia. Itu nak beritahu. Hartini Ibrahim, antara nama besar yang selalu Usara dah sudah. Saya bukan maksud Usara. Hajah Hartini Ibrahim. Sila nyatakan Muharramun. Rin Hasan, khabar. Kedudukan khabar mubtada. Khabar lil mubtada boleh, atau khabar marfu'un. Khabar mubtada marfu'un. Masuk khabar mubtada, khabar bagi mubtada. Buat mudah-mudah boleh. Marfu'un. Ism muda. Wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Betul? Muharramun. Ini senang. Yang ni pula. Ikhraju. Rin Hasan betul. Mubtada. Ism muda betul. Masinal ajiz. Khabar marfu'un. Wa alamatu rafi dhammatun zahiratun fi akhiri. Betul. Aminah Irfan. Muharramun. Khabar mubtada. Muharram, ya. Muharramun. Khabar mubtada. Khabar mubtada. Marfu'un. Wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhiri. Tahniah. Aminah Irfan dari Manjung. Rozi Aman daripada Perlis. Muharramun, khabar mubtada marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Betul. Faridah Suri, khabar mubtada maf'ulun bih mansubun. Rin Hasan, maf'ulun bih mansub hukum dia baris atas. Ni bukan mansub tu, ikhraju. Rin Hasan mansubun. Khabar mubtada marfu'un wa alamatu rafi'i dhammatun zahiratun fi akhiri. Tahniah Aniza M. Noah. Roki Haji Saidin, mubtada khabar mubtada, ya. Masuk khabar bagi mubtada. Itu mudah-mudah lagi, okey. Khabaru mubtada'in, okey. Marfu'un wa alamatu rafi'i dhammatun zahiratun fi akhiri. Betul? Tahniah Roki Haji Saidin. Rashidah Ardi, khabar marfu' wa alamatu rafi'i dhammatun zahiratun fi akhiri. Betul? Faridah Salim, khabar mubtada marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhiri. Betul? Betul tu. Tapi soalan saya sekarang yang seterusnya. Ikhraju. Apa pula kedudukan dia? Ikhraju. An-najah. Muharramun, khabar mubtada, khabar muqaddam. Khabar muqaddam. An-najah. Bukan. Khabar marfu'. Khabar mubtada. Huwa tu mubtada, muharram tu khabar. An-najah. Bazi Hamid. Muharramun khabar mubtada marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Ya, Bazi Hamid. Rin Hasan, naibu fa'il. Asri Harun, ikhraju naibu fa'il. Li ismi maf'ul. Masya-Allah, muharramun. Marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Ahsanta, Asri Harun. Masya-Allah. Barakallahu fik. Ikhraju mubtada muakhar, bukan mubtada kena tambah ada. Kalau mubtada muakhar kena tambah ada. Dia adalah naib fa'il bagi isim maf'ul muharramun. Dia adalah naib fa'il bagi isim maf'ul. Isim maf'ul muharramun itu adalah isim maf'ul yang kerja dia seperti fi'il. Meskipun dia isim, tapi dia bekerja seperti fi'il. Ingat, isim fa'il, isim maf'ul. Dua isim ini dan masdar. Dia bekerja seperti fi'il. Ikhraju mubtada bukan mubtada. Naib fa'il, ya. Rohaizat Ahmad, dia bukan mubtada. Nur Fariza Samsudin, muharramun khabar mubtada marfu'un wa alamatu raf'i dhammatun zahir. Betul? Ism muda, ya. Mubtada muakhar, bukan mubtada muakhar. Ism muda. Jawapan Rin Hasan dan jawapan Asri Harun itu adalah yang sebenarnya. Azimah Abdullah, ya, naibu fa'il. Faridah Salim, betul, naib fa'il.
Jadi naib fa'il bukan hanya pada fi'il majhul saja, tapi pada isim maf'ul juga ada naibu fa'il. Hukum naibu fa'il mesti marfu'. Hukum naibu fa'il mesti marfu'. Ya, Fatimah Osman naibul fa'il. Seterusnya, afa tu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Jangan lupa ikhraju tu naibu fa'il wa huwa mudhaf. Oh, bukan khabar kedua. Bukan. Kalau khabar kedua tambah adalah. Tak boleh. Dia adalah yang diharamkan. Khabar kedua tidak. Tidak, bukan. Yang diharamkan adalah pengeluaran mereka. Tak. Alaikum, diharamkan atas kamu akan. Apa yang diharamkan? Mengusir. Pengeluaran atau mengeluarkan atau mengusir mereka tu. Mengusir tu juga adalah naib fa'il. Saya lanjutkan lagi. Fama jazaa'u man yaf'alu dzalik. Jazaa'u man yaf'alu dzalik minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yaumal qiyamati yuraddu ila asyaddil adzab. Yauma apa akan jadi? Yauma tu apa dia tu? Ikhraju naibu fa'il marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhiri. Tahniah Ruqayyah Haji Saidin, Roziah Man. Ya. Alhamdulillah. Soalan seterusnya, al-yauma. Macam mana nak i'rab? Al-yauma. Al-yauma. Al-yawma sim zaraf. Ya, betul zaraf. Tapi kedudukan ni sebagai apa? Aniza Amnua. Apa kedudukan dia? Yawma sim zaraf. Betul zaraf. Zaraf ni kedudukan ni sebagai apa? Pertama, nyatakan kedudukan dia. Kedua, hukum dia. Maktuf. Maktuf pada apa? Maktuf pada apa? Maktuf mesti Syana. Maktuf pada apa? Maktuf pada siapa? Mana maktuf ilahi? Maktuf kepada siapa dia? Kalau yama mesti maktuf pada siapa? Tak ada pun balik atas. Mesti sambung. Yang kena sambung pun kena mansub juga. Al-yawma zaraf zaman. Mansub. Dia memang zaraf. Tapi zaraf tu kedudukan dia. Nyatakan kedudukan dia. Dia sebagai apa? Mudhaf. Ya. Dia mudhaf. Memang zaraf sentiasa mudhaf. Kebanyakan zaraf dia akan sentiasa mudhaf. Tapi apa? Tak jelas lagi. Maktuf kepada ad-dunya. Ad-dunya. Dunia hukum dia apa? Majrur. Sebab dia sifat kepada al-hayati. Kasratun muqaddaratun alal alif. Dunia. Yauma mansub. Dia kalau ataf majrur dengan majrur. Mansub dengan mansub. Tak boleh syana. Tak boleh syana. Maf'ulun bih. Muqaddam. Bukan Azimah Abdullah. Tapi nak dekat tu. Jawapan tu hampir-hampir tu. Hampir tu. Saya boleh bagi markah 60-70 markah. Rashidah Ardi Zaraf maktuf pada dunia. Tidak. Dunia majrur. Zaraf mansub. Dia tak boleh maktuf.
Maf'ulun fihi ahsanti. Ini ya jawapan yang benar daripada Hazrin dan Rozihman. Masya Allah, ahsantuma. Maf'ulun fihi muqaddam. Maf'ulun bihi muqaddam kepada yaruddu. Patutnya yarudduna yaumal qiyamati ila asyadil azab. Mereka dikembalikan pada hari kiamat. Fi, zaraf ni, seolah sebelum zaraf tu ada huruf fi. Maf'ul fi, ada fi. Lepas itu kita terjemahkan pada hari kiamat. Seolah-olah sebelum huruf yauma tu ada huruf fi. Fi pada. Wa fi yaumil qiyamah patutnya. Okey. Lepas itu kita terjemah dan pada hari kiamat. Mana datang pada tu? Kerana dia fi. Maf'ul fi. Maf'ul menunjukkan fihi, padanya. Zaraf zaman menyatakan pada waktu dan pada masa. Biasa menjadi maf'ulun fih. Maf'ulun fih. Okay. Jelas? Adakah anda jelas dengan keterangan saya? Dengan penjelasan saya? Meskipun tidak terlalu akademik, tapi yang penting faham. Meskipun saya tidak ke universiti, tapi yang penting faham. Kita belajar cara orang kampung. Yang belajar orang kampung tapi konten dia universiti. Jangan susah hati. Maf'ulun fi. Isim ruang. Ruang. Oh, dahsyat ruang. Ustaz ulang boleh tak? Okey. Untuk zaraf zaman dan zaraf makan. Untuk zaraf zaman dan zaraf makan yang berada dalam jumlah fi'liyah. Saya ulang lagi sekali. Untuk zaraf zaman dan zaraf makan yang berada dalam jumlah fi'liyah. Zaraf tersebut biasanya akan menjadi maf'ulun fihi. Maf'ulun fihi. Menyatakan pada waktu atau pada masa perbuatan itu berlaku. Perbuatan terjadi, maf'ulun fihi menyatakan masa perbuatan terjadi dan atau tempat perbuatan terjadi. Maf'ul bih atau maf'ul fi menyatakan masa, menyatakan tempat terjadinya perbuatan. Berlakunya fi'il. Bila mereka dikembalikan? Mereka dikembalikan pada hari kiamat nanti. Mereka dikembalikan tu bila? Pada hari kiamat. Okey. Maf'ulun fi. Lepas tu pada terjemahan pun untuk zaraf tu kita tambah pada hari kiamat. Pada waktu pagi, pada waktu petang, pada waktu, pada tempat, pada masa, pada situasi yang tentu. Pada, tambahkan fi pada. Pada terjemahan tambah pada. Untuk zaraf, untuk maf'ulun fi. Sekiranya zaraf tersebut duduk dalam jumlah fi'liyah. Ya. Maksudnya kat situ pada hari kiamat. Ya, betul. Maf'ul bih ni diawalkan ke depan. Patutnya yarudduna yaumal qiyamah. Tapi yaumal qiyamah yarudduna ila asyadil azab. Diawalkan maf'ul bih tu. Okey. Seterusnya, wamallahu bighafilin amma ta'malun. Ulaika alladzina ishtarul hayatad dunya bil akhirah fala yukhaffafu anhumul azab. Al-azabu maf'ul fih menyatakan waktu dan tempat berlakunya perbuatan. Ia adalah isim zaraf baris fathah tambahkan pada zaraf. Ada yang mabni, ada sebagian zaraf yang mabni, ada sebagian zaraf yang murab. Bagi yang murab, asal zaraf mansub hukum dia. Asal zaraf mansub baris fathah. Okey. Dia boleh berubah jadi majrur bila ada sebab. Boleh berubah jadi mansub marfu' ada sebab. Tapi asal dia mansub. Asal zaraf hukum dia nasab. Okey, terima kasih Hazrin. Al-azabu, saya ringkaskan. Al-azabu
Kerana yukhaffafu tu fi'il majhul, maka al-azabu naibul fa'il marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Musa. Musa kedudukannya sebagai apa? Musa kedudukannya sebagai apa? Al-azabu naibul fa'il marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun. Okey, tahniah. Fariza Samsudin, apa yang nak i'rabnya? Yang macam mana i'rab dia? I'rab apa? Yang tadi ke? Al-azabu naibul fa'il marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Dhammatun Rohaizat Ahmad, ya. Puan Nur Fariza Samsudin. Al-yawma. Okey, al-yawma tadi Al-yawma maf'ulun fi. Nyatakan kedudukan dia. Maf'ulun fi muqaddam mansubun wa alamatu nasbihi fatahatun zahiratun fi akhirih. Itu i'rab dia. Samuda, Musa maf'ulun bi. Sebab maf'ulun bi pun dah cukup dah. Maf'ulun bi pun dah memadai, tak apa. Musa maf'ulun bi mansubun wa alamatu nasbihi, apa dia? Sambung. Walaqad atayna Musa. Rohaizat Ahmad maf'ulun bih. Musa maf'ulun bih. Maf'ulun bih betul. Tapi sambung lagi Rohaizat Ahmad. Hartini Ibrahim mansubun. Musa maf'ulun bih mansubun wa alamatu nasbihi fathatun muqaddaratun alal alif. Ahsanti. Zaitun Muhammad, Musa maf'ulun bih mansubun wa alamatu nasbihi fatahatun. Kenapa zahiratun katun? Musa maf'ulun bih mansubun wa alamatu nasbihi fatahatun muqaddaratun alal, bukan alal fi akhiri, alal alif. Betul kan? Sarifah Abdul Fattah. Silap kata nakir. Musa maf'ulun bi mansubun wa ala dhammatun muqaddaratun alal alif. Jangan lupa alal alif. Musa maf'ulun bi mansubun wa alamatu nasbi fatatun muqaddaratun fi akhiri. Tak boleh fi akhiri. Alal alif masih najis. Roziaman, Musa maf'ulun bi mansubun wa alamatu nasbihi fatatun muqarratun alal alif. Ya, betul Roziaman. Faridah Salim, maf'ulun bi mansubun wa alamatu nasbihi fatatun muqarratun alal alif. Betul. Faridah Salim. Majmin, yawma maf'ulun fi muqaddam, tambah maf'ulun bi muqaddam mansubun wa alamatuhu. Okey, wa alamatuhu boleh fatahatun zahiratun alal alif wa alamatu nasbihi fatahatun muqaddarat. Mana tadi Majmin? Fatun nasbi, tak ada nasbi, tak payah lagi. Fatahatun zahiratun. Musa yauma tu Musa maf'ul bih mansubun wa alamatu nasbi fatahatun muqaddaratun alal alif. Ya, Bazah Hamid. Betul, pembetulan Ustaz. Okey. Fatimah, Musa mansub alamat
Betul Fatimah. Fatimah Osman maf'ulun bi mansubun wa alamatun nasbihi fatatun muqaddaratun ala alif. Betul. Fatimah Osman, Nur Fariza Samsudin Musa maf'ulun bi mansubun wa alamatun nasbihi fatatun muqaddaratun ala alif. Betul. Alamatun nasbihi fatatun muqaddaratun ala alif, ya Kak Tun. Okey, alhamdulillah semua betul. Saya nak lanjutkan lagi. Wa ataina Musa al-kitaba wa qaffayna min ba'dihi bir-rusul wa ataina Isa ibn Maryama. Al-Maryama. Bukan Al-Maryam. Ibna. Jadi apa ni? Ibna. Jadi apa? Nyatakan kedudukan dia. Nyatakan kedudukan dia. Kedua hukum dia. Dan ketiga tanda dia. Maf'ulun bi mansubun wa alamatun nasbi fatatun muqaddaratun alal alif, ya masih lagi betul. Aniza M2 betul. Fatahatun muqaddaratun alal alif, jangan lupa tambah Aniza. Badal. Ibna Badal Azim Abdullah. Syana Muhammad Taufiq Hazrin. Isa Muda, ya Badal Salih Berpatah. Musa maf'ulun bi mansub wa alamatun nasbi fatatun muqaddaratun alal alif, ya betul. Ya, Ibnu Badal. Ya. Badal. Ya, apa tu Badal? Dia pengganti pada Isa. Siapa Ibnu Maryam? Anak Maryam tu siapa? Isa. Orang yang sama, lafaz berbeza. Maka bila Badal, hukum dia sama sebagai Isa. Isa, oleh kerana Isa kedudukan dia mansub. Kenapa dia nasab? Sebab dia jadi maf'ulun bih kepada Ataina. Maka Ibna pun mansub juga. Sebab itu tanda nasab dia fathah zahirah. Wahuwa mudhaf, jangan lupa. Wahuwa mudhaf. Maryam mudhafun ilaihi. Majrurun. Wa alamatu jarhi fathatun zahiratun fi akhiri. Niabatan anil kasri. Li'annahu mamnu' minas saraf. Ibna Badal. Badal Isa. Okay. Mansubun. Wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirihi. Wahwa, jangan lupa tambah. Hati ni Ibrahim. Wahwa mudhaf. Musa maf'ulun bi mansubun alamatun nasbihi fatatun muqaddaratun alal alif. Wahwa mudhaf. Ya, hati ni Ibrahim. Jangan lupa tambah. Wahwa mudhaf. Kalau Isa anak Maryam, kadang Ibnu Maryam. Dia mesti mengikut kedudukan pada mubdal dia. Ya, Ibna Badal kepada Isa. Siapa anak Maryam tu? Anak Maryam tu Isa lah. Orang yang sama. Itu kita namakan badal kul min kul. I'rab sekali lagi Ustaz. I'rab kat mana tu? Badal Ibna. Ibna Badal. Badal Musa atau badal lil Musa. Badal bagi Musa, bagi Isa. Mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih wa huwa mudhaf. Ibna Badal lil Musa. Ibna Badal lil Musa mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih wa huwa mudhaf. Maryama mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarrihi fathatun zahiratun fi akhirih niabatan anil kasri li'annahu mamnu' minas sarf. Li'annahu mamnu' minas sarfi. Jelas? Al-bayinati. 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 I'rabkan. Al-bayinati. Sila i'rabkan al-bayinati. Nyatakan kedudukan pertama, kedua, nyatakan hukum i'rab dia, dan yang ketiga, pelan-pelan Ustaz tak dapat tangkap nota dia. Ibna maf'ulun
apa? Ibna badal lil Isa. Badal li Isa. Ibna badal atau ibna badal kuminkul lil Isa. Mansubun wa alamatu nasbihi fatahatun zahiratun fi akhirih wa huwa mudhaf. Azimah Abdullah, maf'ul bi sani. Ya, betul. Maf'ul bi mansub. Rin Hasan, tak cukup lagi. Maf'ul bi ibna badal Isa mansubun wa alamatu nasbihi fatatun zahiratun fi akhirih wa huwa mudhaf. Kasirin. Li'annahu mamnu' min as-sarf. Mana mamnu' min as-sarf? Ibna bukan mamnu' min as-sarf. Maryam mamnu' min as-sarf. Badal tidak, bukan Haja. Roziahman, betulkan tu. Tak perlu. Bab tanda mansub tanda dengan nasab pada fathah tu, Zuhairah. Itu makna asalnya. Niabatan ni kasih tak ada. Roziahman, Ibna tak ada niabatan. Kalau Maryam pun ada niabatan ni kasri. Tak sempat tulis. Memang tak sempat tulis. Nota tu ada tu. Yang saya masukkan di dalam nota tu. Al-bayyinat maf'ulun bih sani. Ya, Rohaizat Ahmad. Betul. Maf'ulun bih mansubun. Tambah sani. Hatini Ibrahim tambah sani. Yang kedua. Maf'ul bih yang kedua. Mansubun wa alamatun nasbihi kasratun. Mana kasratun zahiratun? Ya, kasratun zahiratun fi akhirih. Bisa ni. Niabatan tak ada artinya niabatan anil fathi. Li'annahu, jangan lupa. Li'annahu, okey betul. Li'annahu jamak muannas salim. Bayyinati maf'ul bih. Mansub betul. Fatimah Osman maf'ul bih sani. Tambah sini. Keliru Ustaz. Kat mana keliru tu? Pak Fariza. Kat mana keliru? Begitu saya. Wa alamatu nasbihi kasratun zahiratun fi akhiri niabatan anil fathi li'annahu jim mim ain jim tinggal jamak muannas salim. Atas waw hamzah, bukan selepas waw hamzah. Rin Hasan. Waw hamzah atas waw. Atas kepala waw tu tekan huruf waw tu ada, tekan lama-lama nanti ada. Al-bayyinat maf'ulun bi mamsani mansubun wa alamatun nasbihi kasratun zahiratun fi akhirih. Sambung. Niabatan anil fathi. Kata jangan lupa niabatan anil fathi li'annahu jamak muannas salim. Al-bayyinat maf'ulun bi sani mansubun wa alamatun nasbihi kasratun zahiratun fi akhirih. Niabatan anil kasri. Bayyinat maf'ul bih tsani mansubun wa alamatun nasbihi fathatun kasratun zahiratun fi akhirih niabatan anil fathi li'annahu jamak muannas salim. Ya. Sarif Abdul Fatah betul. Tambah niabatan anil fathi. Ya. Muannas salim. Banyak sangat yang nak kena perhatikan. Ya, kita makin cermat. Jangan susah hati. Ustazah Nafariza. Ini baru mukadimah. Nanti kita akan lazimkan. Untuk mahir bukan hanya satu hari belajar. Sebulan belajar tak cukup. Orang lain bertahun-tahun takkan kita belajar sekejap nak pandai.
Mula-mula saja. Mula-mula. Dulu fi'il madi mudhari' pun kita tak pandai dulu. Madi kata mudhari', mudhari' kata madi. Tertukar-tukar. Mereka kata kamu, hum kata kamu, kum kata mereka. Bertukar-tukar. Ana kata awak, anta kata saya. Salah terjemah. Bertukar-tukar. Mula-mula memang adat belajar macam tu. Tapi tak akan berterusan. Kita tak akan berterusan susah selama-lamanya. Tak. Selagi kita berdamping dengan Quran, insya-Allah Allah akan bukakan allazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Fariqun taqtun. Ini juga fariqun taqtun. Maf'ul bih muqaddam. Dan akan satu puak telah mendustakan oleh kamu dan akan satu puak kamu bunuh. Maf'ul bih muqaddam. Secait. Isim yang mu'rab dengan huruf. Amma jaa kitabun min indillahi musaddiqun. Musaddiqun. Apa kedudukan ni? Sebagai apa ni? Kenapa dia marfu'? Al-bayinat maf'ulun bih tsani mansubun wa alamatu nasbihi jangan lupa kasratun zahiratun fi akhirih. Niabatan aniza amwa mansubun wa alamatu nasbi, nasabnya dan tanda nasabnya, bukan tanda ya. Wa alamat dan tanda kasrah tak boleh. Wa alamatun wa alamatuhu boleh juga, wa alamatu nasbihi boleh juga. Kasratun zahiratun fi akhiri. Jangan lupa tambah zahiratun. Niabatan, jangan lupa niabatan anid dhammi. Niabatan anil fathi. Pengganti baris fathah. Al-bayinat majmin Yusuf maf'ulun bisani mansubun wa alamatun nasbihi kasratun zahiratun fi akhiri. Zahiratun fi akhiri niabatan anil fathi li'annahu jama' muzakkar salim. Muzakkar salim. Muzakkar ke muannas tu? Al-bayinat. Jangan tertukar. Ajam Majmin. Azim Abdullah. Al-bayinat. Maf'ulun bih tsani. Mansubun wa alamatu nasbihi kasratun zahiratun fi akhir. Niabatan anil fathi. Li'annahu jama' muannas salim. Bagus betul Azim Abdullah. Tahniah. Ustaz saya bunuh diri dulu ada kelas. Falyatafaddal. Jangan lupa doakan untuk saya sekeluarga dan semuanya yang sedang belajar sekarang. Puan Intan Zarina Hamzah. Al-bayinat maf'ulun bi mansub, maf'ul bisani mansub. Wa alamatu nasbi kasratun zahiratun fi akhiri. Niabatan anid dhammi. Niabatan anil fathi li'annahu jama' muannas salim. Ya Bazi Hamid. Mudhaf. Musaddiqun. Yang membenarkan. Na'tun. Ya Rohaizat Ahmad. Na'tun kepada siapa? Na'tun lil kitab. Na'at bagi kitab atau sifat bagi kitab. Kitab macam mana? Kitab yang membenarkan. Kitab yang menyetujui. Yang selaras, yang seiring. Sifat bagi kitabun. Betul. Murakab tausifi. Betul. Syana. Musaddiqun na'at kitab. Betul. Marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Tahniah Rohaizat, tahniah Esamuda, tahniah Zaitun Muhammad Saleh. Musaddiqun na'at bi kitabun. Ya, marfu'un wa alamatu raf'ihi, raf'i tertinggalkan, dhammatun zahiratun fi akhirih. Musaddiqun na'tun marfu'un wa alamatu raf'ihi wa alamatu nasbihi pula. Wa alamatu raf'ihi musaddiqun. Rafa' tu. Dhammatun nasbi ramah lah. Dhammatun zahiratun fi akhirih. Cuba cermatkan sikit, jangan tergesa-gesa. Sarifah Abdul Fattah. Wa kanu min qablu yastaftihuna 'ala alladhina kafaru falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bih fala'natullahi 'alal kafirin. Bi'sa mashtaraw bihi anfusahum an yakfuru bima anzalallahu baghyan an yunazzilallahu min fadlihi 'ala man yasha'u min ibadihi. Faba'u bighadabin 'alal ghadab walil kafirina 'adzabun muhin.
Al-bayinat maf'ul bih tsani mansub مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره. Okey, alhamdulillah. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. Mukminin. Ni murab dengan huruf ni, cik. Nyatakan kedudukan mukminin. Apa kedudukan dia? Kedua hukum dia dan ketiga tanda dia. Mukminina. Apa kedudukan dia dalam ayat tersebut? Musaddiqan na'tun lil kitab marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Ya, an-najah. Khabar kana. Khana ke kana. Khabar kana. Rin. Teruskan lagi. Hukum dia apa? Dan tanda dia. Karim Tumirin is watching. Orang kampung Dan. Raya pun tak jumpa dia. Hati ni. Khabar kana. Ya, betul. Hukum dia khabar kana. Betul. Hukum dia dan tanda dia. Nyatakan sekaligus. Hazin dan Hatini Ibrahim, sila nyatakan hukum dan tanda dia. Kedudukan dia betul. Khabar kana. Khabar anna mansubun wa alamatun nasbi al-ya. Bukan. Tak ada anna, tak ada. Ini in jika tu, bukan an. In jika. Rohaizat Ahmad, perhatikan betul. Bukan khabar inna, bukan. Kuntum tu bukan isim, kuntum tu fi'il madhi. Kalau inna bisa di isim inna. Bukan inna, in saja jika. Khabar inna, Rahizat Ahmad, sila betulkan kenyataan anda. Bukan tu. Apa yang ditulis Hartini Ibrahim dan Muhammad Taufiq Yab Hazrin itu betul. Khabar kana mansubun, ya prof. Mansubun. Isim inna tu mutaharik tu dhamir yang bersambung dalam fi'il kana tu. Mukminina tu khabar kana. Hukum dia mansub. Tanda dia khabar kana mansubun wa alamatu nasbihi al-ya. Tak cukup lagi. Kalau tanda dengan ya, asal tanda nasab dari apa? Bukan ya. Nasab dengan fathah. Kerana jangan lupa niabatan. Tak apa, kita ulang balik jap lagi. Sebab ustaz ada kelas lain lepas ni. Betul. Fadilah Hajah begitu memahami. Khabar kana mansubun wa alamatun nasbi al-ya. Niabatan. Jangan lupa tambah niabatan. Anil apa? Nasab dengan fathah. Anil fathi. Khabar kana. Ya, Rashidah. Khabar kana. Aniza Amnua. Masihlah al-ajiz. Khabar kana mansubun wa alamatu nasbihi al-ya. Al-ya Hazrin tertinggal. Wa alamatu nasbihi al-ya'u. Niabatan anil anil fathi. Silap Rin. Betulkan Rin. Dia pengganti bari fathah. Tanda nasab dia dengan huruf ya. Niabatan anil fathah. Okey. Samuda khabar kana mansubun wa alamatun nasbihi al-ya niabatan anil fathi. Li'annahu tambah lagi jamak samuda. Kenapa? Li'annahu bau jamak muzakkar salim. Ini panjang sikit. Bila yang tanda selain baris dhammah, bagian fa'il nasab selain baris fathah, selain baris kasrah bagi jar, kena tambah niabatan dengan li'annahu. Kelang kabut jadi kalang kalibut. Khabar kana mansubun wa alamatu nasbihi wa alamatu mansub bil ya. Belum komplit lagi. Ibu Fatimah Osman, tolong komplitkan. Sarif Abdul Fatah, mukminun
mu'minina khabar kana mansubun wa alamatu nasbihi al-ya'u niyabatan anil fatih. Li'annahu, jangan lupa tambah li'annahu. Kenapa dia dengan bukan dengan baris fathah? Kenapa dengan ya? Sebab dia ada alasan dia. Dia bukan isim mufrad, dia adalah jamak muzakkar salim. Aminah Irfan, niyabatan anil fatih li'annahu jamak muzakkar salim. Ya, betul. Samuda li'annahu jamak muzakkar salim. Mu'minuna khabar kana mansubun wa alamatu nasbihi al-ya' wa al-fathah anil fatih, niyabatan anil fatih li'annahu jamak muzakkar salim. Okey, bagus. Khabar kana mansur ke mansub wa alamatu mansub bil ya' niyabatan anil kasr hatta li'annahu jamak muzakkar salim. Banyak saya tak ada nak baca. Alhamdulillah. Anda Hasan, khabar kana mansubun wa alamatu li'annahu aliya'u adalah canda pula. Niyabatan anil fathi li'annahu jamak muzakkar salim. Okey, nak dekat tu ajar dah. Nak dekat tu sikit lagi tu. Sikit lagi. Berapa langkah aja lagi. Anil fathi li'annahu jamak muannas salim. Ya. Fasudin mu'minina khabar kana mansubun wa alamatun nasbihi al-ya'u niyabatan anil fathi li'annahu jamak muzakkar salim. Okey, baru betul. Baru betul. Laqad ja'akum Musa bil bayyinat thumma ittakhadhtumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Zalimun khabar mubtada marfu'un wa alamatu rafihi ila kusmilan wa alamatu rafihi dom al-wawu niyabatan anid dhammi li'annahu jamak muzakkar salim. Ini perbahasan yang telah kita bincangkan selama 5 hari berhubung dengan isim yang mu'rab dengan huruf. Isim-isim yang mu'rab dengan huruf iaitu isim musanna, jamak muzakkar salim dan asmaul khamsah. Esok kita akan bincang fi'il mudhari' yang mu'rab dengan huruf. Esok kita akan bincang fi'il mudhari' yang mu'rab dengan huruf. Nantikan perbincangan hari esok. Selama 5 hari saya akan berikan contoh-contoh dan banyak dah contoh kita jumpa, kita akan bincang insya-Allah. Dan nota besok agak beza sikit, saya akan bagi contoh rafa', contoh nasab dan contoh jar. Jazam. Insya-Allah. Okey. Sampai setakat ini dulu. Semoga kita bertemu lagi. Belum lagi. Kita akan bertemu, kita akan menjemput Puan Alice daripada Karak atau Ummu Aimi. Beliau akan terjemah muka surat 18. Saya cari dulu di mana gerangannya beliau. Mana Ummu Aimi? Banyaknya tak jumpa ni. Search tu. Ummu Aimi. Dan nampak ni mana ni? Sila tag Muaimi. Oh, tak jumpa lah.
Tak ada. Mana? Tak ada. Yes. Ummu Aimi daripada grup 9, akhwat 9, satu grup dengan Majmin, satu grup dengan Kamariah Saleh, satu grup dengan saya tengok ada ramai antara grup yang cemerlang di bawah pimpinan Ummu Muslihuddin. Tak ada, tak jumpa. Tak jumpa. Tak ada nama Ummu Aimi. Okey, saya gunakan Zoom. Pak guys, saya kena Zoom. Ummu Aimi, sila saya hantar link Zoom saya ke Ummu Aimi. Ya? Ya, siap. Elis, okey. Okey, Puan Elis, saya sudah hantar link Zoom. Zoom, okey, saya dah hantar Zoom. Alhamdulillah. Okey. Siap, saya cabut. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Okey. Dengar tak? Dengar, alhamdulillah, jelas. Okey, akhirnya bersua juga kita. Saya tengok tak ada dekat Facebook. Nama tak ada. Yelah, mungkin setting kot. Okey, setting, tak apa. Ala kulli hal, selamat datang. Selamat bersiaran bersama saya pagi ni. Ummu Aimi, atau lebih saya kenal panggil Puan Elis. Ini Puan Elis antara orang yang cuba melarikan diri daripada saya sejak beberapa tahun. Lari ke Karak, tapi balik ke Kuantan, lari juga lagi. Akhirnya dah. Silakan Puan Elis, sila perkenalkan diri sedikit untuk pengenalan anda pada kawan-kawan yang lain. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Ustaz dan semua rakan-rakan yang hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak berkongsi macam mana saya boleh bertemu dengan Ustaz dan asbab-asbab saya mencari terjemahan Al-Quran ni. Ya. Mungkin cerita saya tak sama dengan orang lain sebab background orang lain semua saya rasa banyak yang ilmuwan agama semua. Saya tak ada background tu. Ya. Saya belajar Al-Quran pada usia yang lanjut juga lah, pada usia 39 tahun. Baru saya ditemukan Allah dengan
seorang guru Al-Quran iaitu Ustazah Hajiah Halimah Musa di Kuantan. Sebelum tu saya biasa berpindah-pindah mengikut suami saya kan. Itu akhir tahun 2006 saya rasa lah. Kebetulan saya hantar anak ke Kafah dan ada seorang jemaah di situ bercerita pasal kelas Ustazah Halimah dan saya pergilah semula sebab kita berkehendak kan. Saya belajar dengan dia mengenal huruf, daripada mengenal huruf mengeja satu-satu macam orang dulu kadang sehinggalah belajar tajwid semua kurang tahun lebih baru masuk Al-Quran. Jadi saya dalam keadaan merangkak-rangkak lagi membaca sebenarnya. Kemudian kerana kita mencari Al-Quran, maka Allah rezeki dengan kita. Waktu tu saya direzekikan Allah tahun 2008. Awal tahun 2008 ibu bapa saya menaja kami sekeluarga mengerjakan umrah. Jadi ada satu peristiwa di Masjidil Haram sebenarnya. Waktu tu saya sedang membaca Al-Quran, kemudian datang seorang Arab ni dengar saya baca dan dia duduk sebelah saya dan dia kata very good lah, dia cakap dalam bahasa Inggeris kan, dan saya membaca. But do you understand what you read? Jadi bila dia cakap macam tu, saya macam tergamang. Malu sangat-sangat sebab takkan nak malu, faham memang tak faham kan. Kita pun baru belajar membaca. Jadi saya jawab, I don't know, I don't understand. Kata, it's a shame lah, you don't understand what you read. Dia kata gitu kan. Jadi itu macam satu teguran pada saya lah. Saya tak anggap itu dia, teguran tu daripada dia, tapi saya anggap itu teguran daripada Allah SWT lah. Jadi bila saya balik ke Malaysia, memang saya sedih lah sebab saya malu dengan Allah sebab saya tak faham apa saya baca. Jadi saya balik. Saya rasa semua aturan Allah itu lah kan. Ujung pada saya tengok balik nota saya ni sama dengan Ustaz bulan 10. Ya, bulan 10 Ustazah Halimah beritahu dalam kelas kita akan ada satu kelas terjemahan Al-Quran diadakan di Dewan oleh seorang ustaz dan ustaz mutakhir. Saya rasa diperkenalkan oleh Hajiah Fadilah, ya, Kak Azli. Kak Azli, ketua darjah ni. Arwah rahimah Allah dan meninggal. Ya, saya sebenarnya berat hati juga. Saya tahu ini Allah dah bagi, tapi saya berat hati saya nak tu sebabnya saya dah pack masa saya seorang diri menguruskan anak-anak. Suami saya tak duduk sekali. Jadi saya menguruskan anak-anak, menguruskan mak ayah saya semua kan. Memang pack lah, penat. Ada kelas lain juga kan, aktiviti banyak lah, penuh kat Kuantan memang penuh. Jadi hari pertama saya masuk ke ustaz tu, ustaz kenalkan diri, saya ingat lagi ustaz cakap semua orang di sini alhamdulillah lah, syukur kerana direzekikan. Tidak ramai orang yang mendapat rezeki mengenali Al-Quran ini. Dan ustaz cakap, ialah bersyukurlah dengan nikmat dan ujian. Bukan saja nikmat tapi ujian, ustaz sebut. Saya menangis ustaz. Saya memang menangis waktu tu. Saya menangis sebab saya rasa Allah uji saya banyak lah. Ya, memang saya perlukan sangat Al-Quran. Dan bila saya dengar ustaz terjemah tu, saya amazed lah. Tengok ustaz memang bertenaga. Tenaga ustaz daripada dulu sampai sekarang tak ada beza. Masya-Allah. Ustaz memang bertenaga. Yang tak bertenaga nak murid. Pelajar yang tak bertenaga. Jadi saya ikut je kelas ustaz. 2000 berapa tu? 2008, 2009? 2008 hujung. Saya pergi umrah awal. 2008. Saya ikut je kelas ustaz, tapi saya tak sempat nak ulang kaji semua sebab pack masa kan. Saya simpan semua nota ustaz sampaikan. Resepi roti canai pun ada ustaz. Nasi biryani ustaz pun ada ustaz. Ada lagi, semua nota ada lagi. Masya-Allah. Jadi kemudian saya jaga ayah saya meninggal tahun 2012. Saya berpindah ke Bentong lah, ikut suami saya. Tiba-tiba rasa macam tercabut tau, sebab kita dah pack dengan aktiviti. Tiba-tiba kita di Bentong, kita tak ada guru, kita terpisah dengan guru, kita tak ada kelas, jadi sunyi. Sunyi, sedih, sangat-sangat sedih yang bersangatan. Jadi saya cari kelas, saya masuk kelas juga di Bentong, tapi tak sama dengan yang ada di Kuantan. Jadi akhirnya saya cari kelas, daftar kelas JUIA. Saya masuk kelas asas sampai sekarang dah 9 tahun saya berulang alik tiap minggu. Bentong ke Gombak? Balik ulang alik, mula malam, kemudian siang. Saya berulang alik seorang diri pergi kelas.
Tapi hati, fikiran tak pernah lupa Ustaz. Masya Tak Allah. pernah lupa kawan-kawan. Bila tengok status FB tu macam sedih. Rasa macam terasing, dipinggirkan macam tu. Jadi Alhamdulillah tahun 2015 saya pindah ke Karak. Sebab tuan rumah tu ambil rumah, saya pindah ke Karak. Pindah ke Karak Alhamdulillah tahun lepas 2020 saya tengok bulan Ramadan kerana COVID tu syukur Alhamdulillah kerana COVID Ustaz buat live di FB dan Ustaz buat kelas online. Saya hesitate juga tak daftar sebab saya takut saya tak dapat istiqamah. Saya tak nak hampakan Ustaz. Sayang tu Ustaz. Jadi sebab saya sibuk juga, saya banyak juga ujian tahun lepas, banyak hal kan. Jadi last minute saya daftar Ustaz. Saya kata kenapa saya nak tolak, sebab inilah hadiah daripada Allah. Masya Allah. Betul tak? Betul. Kalau orang bagi hadiah, kita terima dengan gembira. Sedangkan ni Allah bagi, kita nak fikir-fikir lagi. Jadi kita redha saja, kita Itu yang daftar saja. saya tak sabar ni nak dengar ni, nak tengah terjemah ni, orang dapat hadiah ni. Tak apa pun jadilah macam tu lah. Serah pada Allah lah rezeki tu. InsyaAllah. Itulah dia juga Ustaz akhirnya lah. Okay, InsyaAllah. Alhamdulillah. Tapi saya mengulang kaji balik semua. Saya anggap saya mula daripada zero. Okey, hari ni saya nak minta tolong terjemah muka surat 18. Ayat berapa? Ayat 13 hingga 119. 13. Saya kalau tergagap-gagap tu. Ayat 113. 113 hingga 119. Alright. InsyaAllah saya jumpa saya. Nanti saya cek ayat tu. Biar kita buka ayat tu. Satu 13. Okey. 113. 12, okey. Qalatil Yahud. Okey. Yep. Alright. Okey. Puan Elis atau lebih dikenali Ummu Aimi, falyatafaddal ma'jura. Auzubillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku dengan Allah daripada syaitan yang diredam. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah yang Maha Pengasih. Nak tengok pada Quran ke ataupun pada skrin? Allahu Akbar. Ini Ustaz. Okey. Quran ya. Cantik. Silakan. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم والله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. Ya. Telah berkata oleh orang-orang Yahudi, bukanlah orang-orang Nasrani atas sesuatu, dan telah berkata oleh orang-orang Nasrani, bukanlah orang-orang Yahudi atas sesuatu. Wahai mereka membaca akan kitab. Ya. Seperti itu telah berkata oleh orang-orang yang tidak mereka mengetahui seumpama ucapan mereka. Maka Allah ia menghukum di antara mereka pada hari kiamat pada apa yang telah adalah dia di dalamnya. Kanu. Padanya telah adalah mereka padanya mereka berselisih. Bagus. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهِ اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ. Dan tiada siapa di antaranya daripada orang yang telah menghalang oleh dia akan masjid-masjid Allah, bahawa ia disebut di dalamnya akan namanya, dan telah berusaha oleh dia pada merobohkannya. Orang-orang itu tiada telah adalah ia bagi mereka bahawa mereka masuk akan ia melainkan berkeadaan orang-orang yang takut. Bagi mereka di dunia ada kehinaan, dan bagi mereka pada akhirat ada seksa yang besar. Ya. Walillahi
المشرق والمغرب Ya. فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. Dan bagi Allah ada timur dan barat, maka di mana jua kamu menghadap, maka di sana adalah wajah Allah. Jangan jawab ada je. Maka di sana ada wajah. Ada wajah Allah dia. Sesungguhnya Allah yang amat luas, yang amat mengetahui. Khabar inna. Ya? Wasi'un tu khabar inna. Macam mana terjemah khabar? Ada apa? Inna Allah wasi'un. Wasi'un tu. Yang amat Betul, tapi khabar yang amat luas, yang amat mengetahui. betul, makna betul tapi belum menepati. Sesungguhnya Allah adalah yang amat. Ya, adalah tu saya nak. Ya, Ustaz. Khabar tu. Selalu tertinggal, Ustaz. Tak apa. Tertinggal tu penting bila ada teguran ni. Dia akan ingat sampai bila-bila. Ya, insyaAllah. Wa qalu ittakhadallahu walada. Takhazallahu walada subhana bal lahu ma fis samawati wal ard kullun lahu qanitun. Dan telah berkata oleh mereka, telah mengambil oleh Allah akan anak. Maha suci dia. Bahkan baginya ada apa yang pada beberapa langit dan bumi. Masing-masing baginya adalah orang-orang yang taat. Betul. السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول كن فيكون. Ya. Jika akan beberapa langit dan bumi, dan apabila telah menyelesaikan oleh dia akan satu urusan, maka sesungguhnya tidak lain ia berkata, jadilah engkau Lahu tertinggal. Yaqulu lahu. Maka tinggal. baginya, Ya. jadilah engkau, maka ia jadi. Ya. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم. Dan telah berkata oleh orang yang tidak mereka mengetahui, mengapa tidak ia berkata-kata akan kami oleh Allah, atau ia datangkan akan kami akan oleh satu ayat. Ta'ti tu bukan ia datangkan. Kan je kan? Kena buang kan. Boleh, Ustaz. Atau ia datang ke ia datangkan? Atau ia datangkan akan kami. Kan tak mau. Kalau tambahkan dia akan jadi muta'addi. Ni siapa yang datang? Ayat datang. Bukan ayat tu mendatangkan. Ayat tu yang datang. Atau ia datang akan kami oleh satu ayat. Tak ada, dia tak nak jadi majhul ya. Bukan, dia tak nak jadi muta'addi. Bukan majhul. Muta'addi, maksud muta'addi tu ada dia jadi ayat melampau. Atau ia datang akan kami oleh saya. Ni ayat lazim ni. Ayat 3 huruf ni. Ni 3 huruf. Ta'ti, kalau 4 huruf ia datangkan. Okey. Ta'ti ta bari atas kan. Kalau 4 huruf tu'ti ia datangkan. Betul Ustaz. Okey? Itu beza dia. Atau datang akan kami oleh satu ayat. Ya. Seperti itu telah berkata oleh orang-orang yang daripada sebelum mereka, seumpama ucapan mereka. Ya. Telah bersamaan oleh hati-hati mereka. Ya. Sesungguhnya telah menerangkan oleh kami akan beberapa ayat bagi kaum yang mereka yakin. Bagus. Inna awsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhira wa la tus'alu an ashabil jahim. Ya. Sesungguhnya kami telah mengutuskan oleh kami akan engkau dengan kebenaran sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pembawa berita ancam. Ya. Dan tidak engkau disoal dari penghuni-penghuni neraka jahim. Barakallah. Surah Al-Anfal. Masya-Allah, ahsanti. Barakallah. Terjemahan yang mengikut sistem, jelas, teratur dan 5 bintang untuk Puan Alice. InsyaAllah. Meskipun lari jauh dengan saya, tak nak bagi dia. Akhirnya sirih pulang ke gagang. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Doakanlah berterusan Ustaz. Amin, insyaAllah. Jadi insyaAllah Puan Alice telah pun sempurna juzuk pertama, dan insyaAllah akan menyusul juzuk kedua. Dan dalam masa yang sama, saya, kalau Puan tak keberatan, saya nak mempelawa Puan untuk menjadi musyrifah bagi batch yang kedua ini. Mungkin ada kekangan waktu, saya akan jadi carikan kawan juga kalau perlu, untuk ada backup kepada
kelas nanti. Jadi saya ini saya nak resmi, nak pelawar Ummu Aimi untuk menjadi musyrifah kalau tak keberatan. Macam mana? Boleh? Sedia? Okey, alhamdulillah. Terima kasih. Tahniah. Semoga anda juga adalah orang-orang yang terlibat dalam menyumbang perkembangan ilmu menterjemah Quran di Malaysia ini, insya-Allah. Ya, insya-Allah. Okey. Oh, suara saya tak jelas ke? Tak dengar. Suara saya ni. Okeylah, saya rasa semua okey. Saya Ustaz ada sikit nak ucap sikit. Oh ya, tapi sebelum pisah saya memang nak minta Puan lebih sedikit ucapan. Itu sudah jadi dia punya prosedur saya. Jadi sebelum kita berpisah, saya pun ada kelas bentar lagi. Minta Puan Elis berikan sepatah dua kata. Apa tazkirah ataupun apa jua yang nak diucapkan pada kawan-kawan, silakan. Pertama sekali saya nak ucapkan terima kasihlah kepada Ustaz Muzakir dan punya Musyrifah Muslimuddin dan guru saya sendiri, guru Al-Quran saya, Ustazah Halimah Musa, Ustaz Abdul Latif dan Ustaz Nik Muhammad di UAE. Apa yang saya nak cakap ini mungkin jadi motivasi jugalah kepada orang lain, kerana ini adalah motivasi yang saya letak dalam diri saya. Nak belajar ni saya rasa kena berkehendak dengan niat yang betul, ikhlas kerana Allah. Kemudian kita kena berdoa untuk direzekikan. Tak ada rezeki tak dapat juga. Kemudian Al-Quran ini adalah manual hidup kita. Kalau kereta rosak, kita cari manual. Hidup kita rosak, kita kena ada manual juga. Kemudian Hafiah ini saya rasa Ustaz adalah satu pengembaraan. Pengembaraan masa bangunan yang banyak pintu. Mula-mula kita macam terpinga, tak tahu mana pintu nak masuk. Tapi kita ada tour guide. Tour guide kita Ustaz lah. Masya Allah. Ustaz lah yang akan bimbing kita satu-satu kan. Saya rasa memang susah belajar. Susah belajar bukan kenapa, kerana ia kalam Allah. Kalau mudah Ustaz, baca semua orang faham. Tapi Al-Quran kita kena berguru, kita kena usaha, kita kena cari. Tak boleh takut sebab kita ditanya. Dari akhirat nanti kita ditanya. Tak belajar dia kena tanya, belajar pun kena tanya juga. Jadi lebih baik belajar. Jadi kefahaman tu kita serah pada Allah. Kemudian masa kita stop. Jangan kita bagi tempoh pada pengajaran kita, pembelajaran kita. Usia kita pun kita stop. Tak ada usia bila belajar. Semua sama macam Ustaz cakap kan. Semua orang sama sahaja. Tak ada orang bodoh, yang ada cuma belum tahu. Jadi nak tahu kena belajar, insya-Allah. Dan belajarlah kerana kita nak menjadi anak yang soleh dan solehah. Amin. Sebab bila meninggal nanti, itulah kita jadi anak yang soleh dan solehah. Pahala itu ibu bapa kita dapat. Insya-Allah. Itu sajalah saya harap Allah beri ganjaran syurga pada Ustaz dan semua guru saya. Amin. Dan Allah bagi kesihatan yang baik, bertambah hikmah dalam mengajar. Amin. Sihat dan mudah segala ustazah. Ustazah ya, saya mohon maaf sebab sebarang kekurangan saya mohon maaf. Saya pun begitu juga. Jazakallah khair. Jadi terima kasih Puan Elis. Insya-Allah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hadirin bahagia, saya kira cukup sudah pertemuan kita untuk pagi ini, dan kita pun telah berbincang selama 15 hari berhubung dengan isim dan fi'il mudhari' yang berubah dengan harakat, dan kita pun dah 15 orang peserta setiap hari kita tonton yang berkongsi kepada anda bahawa inilah hasil selama setahun yang kita cuba gembling dengan kerjasama daripada para musyrifah, dan ada 15 orang lagi bakal menyusul selepas ini sehingga akhir Ramadan nanti insya-Allah, untuk membuktikan bahawa semua orang berkelayakan, semua orang berkemampuan, semua orang ada kebolehan. Korbankan sedikit masa, korbankan sedikit apa jua pemberian Allah berikan pada kita, korbankan sedikit, insya-Allah, untuk anda dapatkan hasil yang lumayan. Dan insya-Allah saya yakin akan datang saya dengan pengalaman yang Allah berikan pada saya akan mencari jalan pintas supaya dia akan lebih padu lagi, lebih berkesan lagi,
mutu terjemahan bagus, kepahaman lebih mantap lagi, dan masa yang pendek, insyaAllah. Untuk tahun depan saya cuba buat untuk 2 juzuk pula, macam mana. Mungkin boleh, mungkin insyaAllah, kita tak tahu. Tapi saya akan, Allah sentiasa akan bukakan jalan untuk kita semua. Hadirin bahagia, sampai sekian dulu pertemuan kita, insyaAllah. Esok kita akan ada giliran Puan Hamidah Zakaria untuk menterjemah, insyaAllah, daripada grup yang sama juga, saya kalau tak silap saya. Bukan, daripada grup kedua, grup Akhwat 02, bawah pimpinan Ustazah Rosita, insyaAllah. Kepada yang teringin untuk belajar, insyaAllah saya akan buka mungkin dalam seminggu atau 2-3 hari nak raya nanti, saya akan buka, ataupun lepas raya buka iklan untuk pendaftaran. Sekarang saya dah dapatkan musyrifah yang ada, mungkin lepas raya lah saya buka pendaftaran. Sepanjang Ramadan ni saya nak kumpulkan musyrifah yang ada sebanyak mana yang boleh, dan kapasiti yang ada ni akan menentukan jumlah para peserta yang akan saya pelawa masuk. Jadi itu saja untuk hari ini. Terima kasih sekali lagi atas perhatian. Mohon maaf sekiranya ada kekurangan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni dosa dan kesalahan kita sepanjang kita kendalikan kelas ini. Saya sudahi dengan tasbih kifarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.